Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita sambung Asas Sains Komputer tingkatan 3 Bab 4 Kod Arahan. Bahagian yang keempat, penggunaan penyataan-penyataan SQL. Perisian aplikasi sistem pengurusan bekalan data di BMS menggunakan arahan SQL untuk mencapai data dari rekod yang disimpan dalam pangkalan. SQL mempunyai sinteks tertentu yang mesti diikuti semasa digunakan. Sinteks merupakan set peraturan yang menetapkan set perintah yang boleh digunakan dan cara-cara menulis perintah-perintah dalam bentuk ayat agar ia boleh difahami dan dilaksanakan oleh perisian sistem pengurusan bekalan data di BMS. Sinteks bagi SQL adalah berdasarkan sinteks dalam bahasa Inggeris. Okey, ini adalah contoh penyataan select. Okey. Penyataan select membenarkan anda untuk memilih atribut-atribut yang dikehendaki dari bekalan data. Okey, contoh sinteks umum, sinteks atribut yang pertama, atribut kedua, atribut ketiga sehingga atribut yang seterusnya. Penyataan form membenarkan anda memilih entiti bagi atribut-atribut yang telah dipilih dalam penyataan select. Penyataan from secara spesifik menyatakan nama entiti yang digunakan untuk capaian data. Okey, contoh di sini from nama jadual. Okey, seterusnya penyataan select from memulangkan nilai-nilai daripada atribut yang telah dipilih berdasarkan entiti yang telah ditetapkan. Okey, contoh satu, pemilihan dua atribut sahaja daripada entiti murid. Contoh arahan select ID murid, nama murid, from murid. Okey, from jadual murid. Okey, output. Paparan output jelas menunjukkan bahawa hanya data bagi dua atribut sahaja iaitu ID murid dan nama murid telah dicapai daripada entiti murid. Okey. Output yang terhasil adalah seperti di rajah satu ini. Okey. Penyataan select star from pula mencapai data bagi kesemua atribut yang terdapat dalam entiti yang telah ditetapkan. Okey, contoh 2, select star from murid. Okey, output jelas menunjukkan bahawa data bagi semua atribut iaitu ID murid, nama murid, jantina, kaum, nama kelas dan nama guru kelas telah dicapai daripada entiti murid. Okey, ini contoh. Okey, lihat dua perbezaan select from dan select star from. Okey. Seterusnya penyataan select where. Penyataan select where hampir serupa dengan select from. Bezanya penyataan select where mencapai data-data tertentu yang memenuhi sesuatu kriteria sahaja. Oleh itu data yang dicapai lebih khusus. Okey, lebih khusus dan lebih spesifik. Okey, contoh sinteks umum, select atribut 1, atribut 2 dan atribut n daripada jadual, from nama jadual, where kriteria ialah apa. Okey, contoh pemilihan atribut yang memenuhi kriteria. Katakan anda ingin memilih beberapa atribut yang memenuhi kriteria jantina perempuan daripada entiti murid. Maka anda perlu menulis sinteks ayat seperti berikut. Select nama murid, jantina dan kaum, from murid, where jantina sama dengan perempuan. Kriteria yang telah ditetapkan ditulis dalam klausa where iaitu jantina sama dengan perempuan. Oleh itu, carian bagi atribut nama murid, jantina, kaum adalah berdasarkan kriteria perempuan. Okey, mari kita lihat output ya. Paparan output jelas menunjukkan bahawa data bagi atribut-atribut seperti nama murid, jantina, kaum adalah berdasarkan kriteria perempuan telah dicapai daripada entiti murid. Output yang terhasil seperti berikut. Okey, seterusnya penyataan select order by. Penyataan select order by membolehkan anda mengisi data yang dicapai mengikut susunan. Okey, menaik ascending atau susunan menurun descending berdasarkan satu atau lebih daripada satu medan isihan. Sekiranya ASC ditaik, rekod-rekod yang dicapai akan disisih secara menaik mengikut susunan abjad A hingga Z
berdasarkan medan isian. Jika descending ditaip, DESC ditaip, maka rekod-rekod akan diisi mengikut susunan Z hingga A berdasarkan medan isian. Okey, contoh sinteks umum. Select atribut 1 dan atribut 2 sehingga N from nama jadual where kriteria order by ascending or descending. Okey, mari kita lihat contoh yang pertama. Penggunaan ASC untuk mengisi secara menaik. Select nama murid jantina dan kaum from murid where jantina adalah perempuan. Order by name, order by nama murid ASC. Okey, ini adalah formatnya. Paparan jelas menunjukkan bahawa data bagi atribut nama murid telah diisi secara menaik. Okey, kita boleh lihat di sini. Penggunaan descending untuk mengisi secara menurun. Select nama murid jantina kaum from murid where jantina adalah perempuan. Order by nama murid DESC descending. Okey. Output jelas menunjukkan bahawa data bagi atribut nama murid telah diisi secara menurun. Okey, kita boleh tengok sini diisi secara menurun. Okey, daripada Z ke A. Okey, daripada J ke D. Okey, ini adalah contoh soalan peperiksaan yang selalu ditanya. Okey, tuliskan pernyataan SQL yang memaparkan semua atribut bagi entiti murid bagi murid perempuan. Tulis pernyataan SQL yang akan memaparkan ID pelajar, nama jantina dan susun nama mengikut urutan menaik. Hasilkan jadual penuh yang memaparkan output pada soalan nombor 1 dan nombor 2 dengan rekod melebihi 4 rekod. Tulis jawapan anda pada sisipan tugasan Google Classroom yang diberikan oleh guru anda atau anda boleh menghantar kepada guru anda untuk disemak. Okey, sisipan ni adalah assessment pada tugasan Google Classroom. Okey, seterusnya langkah-langkah menghasilkan pernyataan query dengan menggunakan SQL. Pernyataan query bermaksud pernyataan kepada pengkalan data hubungan dalam bahasa query untuk mencapai data dan maklumat yang disimpan di dalamnya. Pernyataan SQL yang telah anda pelajari ialah pernyataan query. Pencapaian data dan maklumat daripada pengkalan data yang dibina dengan perisian aplikasi Microsoft Access dapat dilakukan dengan menggunakan arahan SQL. Pertanyaan query dapat dihasilkan dengan menggunakan pernyataan-pernyataan SQL yang telah anda pelajari. Mari kita lihat video penghasilan pernyataan menggunakan arahan SQL. Hasilkan pertanyaan query dengan menggunakan SQL. Langkah yang pertama, klik create di menu bar, kemudian klik query design. Okey, create, kemudian query design. Langkah yang kedua, pilih entiti murid dan klik add. Okey, entiti murid dan klik add. Okey, di sini klik add selected table. Okey, akan ada paparan di sini. Okey, jadual murid yang ditambahkan. Okey, langkah yang keempat, klik view dan pilih SQL view. Klik view dan pilih SQL view. Okey, anda akan dapat paparan seperti ini. Okey, type pernyataan SQL ini. Okey, typekan pernyataan SQL ini. Runkan dia. Okey, klik run. Di sini klik run. Okey, kita akan dapat query yang pertama di sini. Okey, langkah yang keenam, data yang dicapai akan terpapar dalam query 1. Halakan cursor tertikus pada perkataan query 1, klik kanan kemudian klik save. Okey, query 1, klik kanan dan klik save. Okey, namakan query 1, tukarkan kepada pernyataan 1 dan klik OK. Okey, kita lihat di sini nama pernyataan ini telah ditukar. Okey, query yang disimpan akan dikeluarkan di sini. Penggunaan pernyataan-pernyataan SQL yang melibatkan ungkapan boolean. Okey, semasa membuat pertanyaan query, anda mungkin pernah berada dalam situasi yang memerlukan anda menggunakan operator logik. Operator logik juga dikenali sebagai
operator boolean. Operator logik yang digunakan dalam arahan SQL ialah OR, AND, EQ, NOT, and XOR. Akan tetapi, operator OR dan operator AND adalah operator logik yang paling kerap digunakan. Operator logik digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kriteria bagi menghasilkan satu ungkapan boolean. Ungkapan boolean akan memberikan nilai benar atau palsu. Penggunaan operator logik dalam arahan SQL membenarkan pelbagai kriteria atau syarat digabungkan untuk menghasilkan pertanyaan yang lebih kompleks untuk mencapai data yang dikehendaki. Okey, mari kita lihat operator OR. Apabila operator OR digunakan untuk menggabungkan dua kriteria P dan Q, ungkapan P or Q akan dihasilkan. Nilai boolean benar akan dipulangkan jika salah satu kriteria P atau Q adalah benar. Jadual di bawah menunjukkan jadual kebenaran OR. Benar, benar, benar. Okey, kita akan dapat benar, benar, palsu, benar, palsu, benar, benar, palsu, palsu, palsu. Okey, tips untuk ingat formula OR adalah tambah. Okey, 1 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 0 tambah 1 sama dengan 1, 0 tambah 0 sama dengan 0. Okey, ini adalah formula digital bagi operator OR. Operator OR digunakan untuk menggabungkan pelbagai kriteria dan syarat yang ditetapkan dalam klausa where. Penyataan SQL yang berikut menunjukkan sinteks umum penggunaan operator OR dalam klausa where. Okey, select attribute 1, attribute 2 dan attribute sehingga attribute n from nama jadual where kriteria 1 or kriteria 2 or kriteria n. Okey, rajah 5 menunjukkan jadual bernama murid. Okey, kita boleh lihat sini untuk entiti murid. Penyataan SQL berikut menunjukkan operator OR dalam klausa where untuk mendapatkan data yang memenuhi salah satu daripada dua kriteria yang dinyatakan, iaitu kriteria jantina ialah perempuan atau kriteria kaum adalah Melayu. Okey, ini contohnya. Select ID murid, nama murid, jantina, kaum from murid, where jantina perempuan or kaum adalah Melayu. Okey, ini adalah hasilnya. Okey, yang kedua operator AND. Apabila operator AND digunakan untuk menggabungkan dua kriteria P dan Q, ungkapan P and Q akan dihasilkan. Nilai boolean benar akan dipulangkan hanya apabila kedua-dua kriteria P dan Q adalah benar. Okey, kita lihat jadual ini menunjukkan kebenaran N. Okey, benar, 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 palsu, palsu, benar, palsu, benar, palsu, 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 palsu. Okey, untuk tips untuk ingat formula N adalah darab. Okey, 1 darab 1, 1, 1 darab 0, 0, 0 darab 1, 0, 0 darab 0, 0. Okey, mudah untuk mengingatkan formula N. Penyataan SQL berikut menunjukkan sinteks umum penggunaan operator N dalam klausa where. Okey, ini adalah contoh. Select attribute 1, attribute 2 sehingga attribute N from nama jadual where kriteria 1 N kriteria 2 N kriteria sehingga kriteria N. Penyataan SQL berikut menunjukkan penggunaan operator N dalam klausa where untuk mendapatkan data yang memenuhi kedua-dua kriteria yang dinyatakan, iaitu kriteria jantina ialah perempuan atau kriteria kaum ialah Melayu. Ini contoh. Select ID murid, nama murid, jantina dan kaum, from murid, from jadual murid, where jantina perempuan and kaum adalah Melayu. Ini adalah output dia. Okey. Seterusnya, menjana laporan berdasarkan hasil pertanyaan query. Okey, penggunaan laporan untuk mengurus dan mempersembahkan data daripada pengkalan data merupakan satu cara yang sistematik dan terbaik. Laporan membolehkan anda menetapkan format data dalam bentuk yang menarik dan bermaklumat bagi tujuan cetakan dan paparan pada skrin. Laporan boleh dihasilkan berdasarkan maklumat daripada satu jadual atau daripada beberapa jadual. Sekiranya maklumat tersebut
adalah daripada beberapa jadual, anda perlu menghasilkan pertanyaan untuk mencapai maklumat yang dikehendaki terlebih dahulu. Laporan boleh dijana berdasarkan pertanyaan yang dilakukan. Dalam perisian Microsoft Access, cara paling mudah untuk menghasilkan laporan adalah dengan menggunakan Report Wizard. Okey, video ini menunjukkan langkah-langkah menjana laporan dengan menggunakan Report Wizard. Menjana laporan berdasarkan hasil pertanyaan query. Klik Create, kemudian klik Report Wizard. Okey, paparan tertingkat Report Wizard akan muncul. Pilih jadual atau query yang anda ingin gunakan untuk menghasilkan laporan. Okey, klik untuk pilih jadual atau query. Okey, kita akan pilih operator N, query untuk operator N. Klik butang untuk memilih semua medan. Next, kita klik Next. Anda boleh klik ikon ini dan ikon untuk menentukan susunan medan yang dipaparkan dalam laporan. Okey, kita boleh pilih antara dua ni yang mana kita nak lampirkan dahulu. Langkah yang keenam, anda boleh memilih medan untuk tujuan isian dan klik ascending atau descending untuk menentukan isian secara menaik atau menurun. Okey, mana yang kita nak? Okey, pilih satu. Lepas tu next. Okey, laporan yang macam mana kita nak masukkan? Okey, masukkan nama laporan. Okey, kemudian kita klik finish. Okey, inilah hasil laporan operator N kita. Okey, kalau ada yang tidak kena pada laporan ini, kita boleh boleh ubah pada design view supaya kita boleh ubah di sini supaya paparannya lebih cantik disusun pada laporan operator kita. Okey, contoh di sini saya akan padam ini. Okey, saya akan padam ni dan kita boleh tengok perubahannya di sini. Okey, dah tak ada tepi ni. Okey, yang ni juga kita boleh ubah. Di sini kita padamkan. Okey, dan kita boleh semak balik. Okey, ini adalah hasil laporan operator N yang kita telah hasilkan. Okey, sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Kita akan bersambung dengan bahagian yang kelima. Sila like, share dan subscribe untuk video-video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.